Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada kali ini untuk menceritakan tentang persoalan remeh-temeh tentang puasa yang malu kita bertanya. Kali ini kita akan bersoal jawab tentang akhlak orang yang berpuasa. Baik, sepotong hadis. Dan jika seseorang melaknatnya atau menghinanya, maka jawablah bahawa saya berpuasa. Riwayat Al-Bukhari. Soalan 111. Saya perhatikan ramai orang yang berpuasa, tapi sedih. Akhlaknya macam orang tak berpuasa. Macam mana kalau begitu? Jawapan, Ramadan adalah sekolah yang mendidik jiwa agar menjadi lebih bertakwa. Oleh itu, sifat-sifat mazmumah, yakni sifat keji, hendaklah dihindari. Manakala sifat-sifat mahmudah, yakni sifat-sifat terpuji, menjadi amalan. Antara akhlak orang yang berpuasa ialah mewujudkan lidah dan mulut yang berakhlak. Etika lidah berakhlak mulia. Yang pertama, tidak bercakap perkara yang sia-sia. Sabda Nabi SAW, maksudnya, puasa adalah perisai. Maka janganlah orang yang berpuasa itu bercakap dengan perkara yang keji dan janganlah dia melakukan perbuatan orang-orang jahil. Riwayat Bukhari. Bab kurang bercakap ini yang susah untuk diamalkan. Maklumlah, waktu rehat banyak juga. Kalau bukan bulan Ramadan, waktu tengah hari kita sibuk mencari makan sana sini. Tapi bulan Ramadan tak ada aktiviti. Masa beginilah sedap mengumpat sana, mengumpat sini. Yang tak mengumpat pula boleh tumpang sekaki. Bukan apa, sekadar menjadi halua telinga. Yang kedua, jika ditohmah dan sebagainya, hendaklah bersabar dan menjawab bahawa dia berpuasa. Sabda Nabi SAW, maksudnya, dan jika seorang melaknatnya atau menghinanya, maka jawablah bahawa saya berpuasa. Riwayat Bukhari. Buatlah, walaupun susah. Yang ketiga, tidak mengumpat. Mengumpat adalah berdosa. Mengumpat ialah menyatakan sesuatu tentang seseorang perkara yang tidak disukai olehnya. Ingatlah bahawa mengumpat boleh membatalkan pahala puasa. Penat saja berpuasa tapi tak ada hasil. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahawa mengumpat membatalkan puasa. Kalau tengok dalam masyarakat hari ini, mengumpat ini sudah menjadi darah daging. Rasa-rasanya baik juga kalau diterima pendapat yang menyatakan bahawa mengumpat membatalkan puasa. Mungkin tak ada lagi mengumpat ketika itu. Yang keempat, meninggalkan cakap kosong, bertengkar dan aktiviti yang tidak ada faedah. Dan saham di dunia maupun di akhirat. Biasanya cakap kosong yang paling best masa puasa. Waktu lapang banyak. Pukul 1 hingga 2 petang yang dulunya untuk masa lunch, rehat dan solat zuhur, kini hanya diisi dengan solat zuhur dan lepak. Masa ini ramai yang suka berbual kosong. Sebenarnya berbual kosong tak jadi masalah. Tetapi apabila masuk bab mengata orang, bertengkar, ampu sana, ampu sini dan lain-lain, maka ia sudah menjadi dosa. Ingatlah bahawa bercakap baik juga satu pahala. Daripada menimbun dosa, alangkah baiknya jika kita mengumpul pahala. Sabda Nabi SAW, perkataan yang baik itu adalah sedekah. Riwayat Muslim. Soalan 112. Orang kata dalam bulan puasa ini perut pun kena berakhlak juga. Bagaimana tu Ustaz? Jawapan, perut yang berakhlak mulia ialah perut yang berekonomi ketika makan. Begitu juga berekonomi ketika membeli juadah berbuka puasa. Tapi yang berlaku sebaliknya,
seolah-olah macam nak qada atau nak balas dendam kerana sudah terlepas sarapan pagi, minum pagi jam 10, lunch dan minum petang. Sudah 4 waktu makan terlepas. Kalau begitu apa salahnya berbelanja lebih sedikit? Dia. Ingatlah, sebenarnya puasa bagi melatih diri. Bayangkan orang yang makan terlalu banyak. Macam mana solat maghrib? Adakah pada awal waktu atau lagi 5 minit nak masuk waktu isyak? Kalau maghrib pun sudah hampir gagal, macam mana nak berjuang untuk solat isyak dan tarawih berjemaah? Kadang-kadang tarawih 8 rakaat pun tak terbuat, tambahan pula kalau nak tarawih 20 rakaat. Akhirnya terbaring syahid di atas katil atau di depan TV sahaja. Perut perlu diawasi. Renungilah panduan Nabi SAW, sabda Nabi SAW yang maksudnya, tidak mengisi anak Adam kantung yang lebih jahat daripada perutnya. Membadailah baginya beberapa suapan yang menegakkan dirinya. Dan jika tak dapat, maka hendaklah 1/3 bagi makanannya, 1/3 bagi minumannya, dan 1/3 bagi nafasnya. Riwayat At-Tirmizi. Soalan 113. Orang tua selalu berpesan, kalau pahala puasa nak penuh, kena jaga akhlak semua anggota. Ini saya kurang arif untuk memahaminya. Jawapan. Mata dijaga daripada memandang kepada yang haram. Contohnya, sambil memandu ada yang suka melihat aurat orang lain, punggung atau betis yang putih terdedah. Begitu jugalah dengan aktiviti menonton TV. Seeloknya dipilih rancangan yang berfaedah sahaja. Telinga pun juga hendaklah dipelihara daripada mendengar cakap-cakap yang ada unsur dosa seperti mengumpat, kata belakang, mengutuk dan sebagainya. Kaki tangan yang berakhlak mulia ialah suka menolong orang dalam melakukan kebaikan. Menolong ini luas maksudnya. Contohnya, tolong bersedekah, menumpang orang ke suatu tempat, bergotong royong jika ada program di surau atau masjid, dan sebagainya. Kalau malas, marilah pakat untuk menolong makan jamuan yang disediakan. Nanti membazir pula. Termasuk dalam bab menolong, jika suami membantu isteri menyediakan keperluan untuk berbuka puasa. Zaman sekarang, suami bekerja dan isteri pun bekerja. Kalau suami boleh kata dia letih, isteri pun boleh bagi alasan bahawa dia juga letih. Janganlah suami asyik terbaring depan TV sambil membelek-belek akhbar atau handphone sahaja. Baik, sedikit sketsa. Kebaikan sedekah di akhirat. Menjadi penaung diri. Mudah perhitungan amalan. Berat timbangan amal kebajikan. Mudah menyeberangi titian mustaqim. Ditingkatkan darjat di syurga. Alhamdulillah, sekian sajalah kali ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala, dan apa yang kurang baik adalah daripada kelemahan dan kedhaifan diri saya sendiri. Kita bertemu di lain siaran. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.